Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Sabilal Muhtadin Syekh Arsyad Al-Banjari oleh Nuruzzaman MZ, penerbit Darul Bushra, cetakan 2020, muka surat 187 hingga 189. Fasal bab haid, istihadah dan nifas. Fasal pada menyatakan istihadah. Arti istihadah pada syarak, darah penyakit yang keluar daripada hujung urat di bawah rahim perempuan, di luar masa sebanyak-banyak haid dan di luar masa sebanyak-banyak nifas. Sama ada ia keluar mengiringi darah haid atau tidak. Kata sebahagian ulama, istihadah itu tertentu pada darah yang berhubung dengan darah haid. Selain daripada itu, darah fasad bukan istihadah. Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam syarah Bafadol, khilaf itu kembali kepada lafaz jua. 1146. Istihadah adalah hadas yang berpanjangan, bandingannya seperti kumuh atau wadi atau mazi yang sentiasa keluar. Maka ia tidak menegah sembahyang dan puasa dan setubuh dan barang sebagainya. Maka tidak diharamkan di atas mustahadah. Nota kaki 251, perempuan yang istihadah. Dan dan orang yang sentiasa keluar kumuh atau wadi atau mazi. Apa yang diharamkan atas perempuan yang berhaid dan bernifas. 1147. Wajib atas mustahadah membasuh farajnya. Kemudian jika tiada tertahan darahnya daripada keluar, melainkan dengan sumbat. Nota kaki 252, pada asal sumpil atau sumpal. Sambung, maka wajib dia menyumbat farajnya dengan umpama kapas. Jika tidak kesakitan dia dengan sumbat itu disebab terkurung darahnya, dan jika dia tidak berpuasa, jika tidak memadainya oleh sumbat sebab banyak darah serta tiada bertahan darah dan tiada kurang melainkan dengan cawat, maka wajib pula dia bercawat dengan kaifiat cawat yang masyhur jika tiada kesakitan dia dengan bercawat. 1148. Adapun jika dia kesakitan dengan keduanya, maka tiada wajib keduanya. Jika dia berpuasa, wajib dia menanggalkan sumbat pada siang hari. Jikalau keluar darah kemudian daripada sumbat dan bercawat dengan tiada ada kecuaian pada menyumbat dan mengikat cawat itu, maka ianya tidak mengapa. 1149. Wajib atasnya selepas bercawat itu mengambil wuduk atau bertayamum. Wajib keadaan membasuh faraj, menyumbatnya, bercawat dan mengambil wuduk atau bertayamum bagi tiap-tiap fardu di dalam waktunya, sekalipun jika tiada beralih cawat itu dari tempatnya dan tiada nyata darah pada sekalian pihaknya. Tidak memadai mengerjakan segala yang tersebut itu sebelum daripada masuk waktu, sama seperti hukum tayamum. 1150. Wajib dia mengerjakan 4 perkara ini dengan tertib seperti yang tersebut itu, dengan tiada berlambatan seperti disumbatnya farajnya, mengiringi istinja, bercawat, mengiringi menyumbat dan mengambil wuduk atau bertayamum, mengiringi bercawat dengan tiada berlambatan. Maka tiada harus dia melambatkan tiap-tiap yang terkemudian daripada perkara yang mendahuluinya. 1151. Tatkala dia selesai mengambil wuduk atau tayamum, wajib dia segera mengerjakan sembahyang kerana mengurangkan hadas barang sedapatnya, tetapi tiada mengapa terlambat sedikit kerana maslahat sembahyang seperti menutup aurat, ijtihad pada kiblat, menanti jamaah, menjawab orang yang azan dan iqamah dan barang sebagainya daripada kesempurnaan yang dituntut kerana sembahyang.
Maka jika dia terlambat dengan selain maslahat sembahyang seperti makan umpamanya, batallah wuduknya, maka wajib dia mengulangi sekalian yang tersebut itu, seperti mana apa yang telah terdahulu keterangannya. Jika putus darah istihadah selepas berwuduk atau ketika berwuduk, wajib dia membasuh farajnya dan berwuduk atau bertayamum kerana ihtimal sembuhnya daripada istihadah itu, kerana asal adalah tidak kembali keluar darah itu. Wajib pula dia mengulang sembahyang yang telah dikerjakannya kerana dengan taharahnya yang terdahulu itu kerana nyata batalnya, melainkan jika keluar semula darahnya pada masa yang hampir, sekira-kira tiada sempat dia mengerjakan taharah yang lain dan sembahyang di dalam masa putus darah itu, sama ada teradat kembali darahnya atau tidak, atau dizonkannya hampir kembalinya dengan adat atau dengan khabar orang yang kepercayaan sebelum dapat mengerjakan taharah dan sembahyang, maka tidak wajib dia berwuduk pula kerana kekal wuduknya dengan halnya dan sembahyanglah dia dengannya, melainkan jika lanjut masa itu atas menyalahi adatnya, sekira-kira ia meluluskan taharah dan sembahyang, maka batal wuduknya dan sembahyang yang telah dikerjakan dengan wuduk itu. Adapun orang yang sentiasa keluar kumuh atau wadi atau mazi, maka dia itu seperti mustahadah juga pada segala perintah yang tersebut itu. Tiada harus bagi umpama orang yang sentiasa keluar kumuh itu. Keluar kumuh itu menggantung umpama buluh pada zakarnya supaya menitik kumuhnya ke dalamnya, kerana dia menanggung najis pada selain tempatnya dengan tidak ada darurat, maka tiada sah sembahyang sertanya. 1154. Masalah jika tiada tertahan kumuh orang yang sentiasa keluar kumuh daripada keluar melainkan dengan duduk, maka wajib dia sembahyang duduk. 1155. Orang yang sentiasa keluar mani, wajib dia mandi bagi tiap-tiap fardu. Orang yang luka yang sentiasa mengalir darahnya atau nanahnya adalah seperti hukum mustahadah juga. Pada hukum wajib membasuh darah dan wajib membalut bagi tiap-tiap fardu, tidak pada hukum yang lain.